sama-sama kita jaga Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita tentunya untuk siri Jelajah Sarawak Kusayang edisi Sarike bersama saya Luqman Muhammad. Saya Xiao Yan. Baik Luqman, dalam segmen kali ini kita akan membawa anda menyelami beberapa isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sarike, khususnya berkaitan masa depan golongan muda, peluang pekerjaan, pertanian moden serta kebajikan masyarakat pekebun kecil. Dan menariknya pada hari ini, Xiao Yan, di hari pertama ini kita cukup bertuah kerana berada di mini studio ketika ini, iaitu Timbalan Menteri Perladangan dan Komuniti merangkap Ahli Parlimen Sarike dan juga Adun Repok, iaitu Datuk Seri Huang Tiong Si. Apa khabar, Datuk? Bagus, Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Thank you. Baik, Datuk. Jika kita lihat Datuk sebagai seorang anak jati Sarike, jadi mungkin boleh dikongsikan, Datuk, terlebih dahulu, apa antara 3 isu penting yang mendesak dan perlu diselesaikan di kawasan Sarike buat masa ini, Datuk? Jika boleh dikongsikan, silakan. Ya, terima kasih pengacara. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam Sarawak maju mamu. Terima kasih. Saya lahir di sini. Saya jadi anak Sarike. Saya selalu memberi perhatian di kawasan Sintri. Oleh itu, pembangunan kawasan Sarike ini adalah mustahak dan saya akan terus committed memperjuangkan komuniti tempatan. Perkembangan di Sarike menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memerlukan penambahbaikan, khususnya di kawasan pendalaman di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier. Kerajaan Sarawak komited untuk memperluas liputan serta memastikan bekalan air bersih, elektrik, projek jabatan sepertinya itu. Dulu di Sarike sini ada satu jabatan kita banyak perlu dalam beberapa puluh tahun ini. Itu lepas itu saya sudah jadi wakil rakyat. Lepas itu saya minta sama itu dalam Dewan Undangan Negeri, minta sama Premier lah. Apa kita banyak terima kasih lah saya mewakili rakyat Sarike ini merekankan setinggi-tinggi perhargaan kepada dia. Apa sebab itu hari saya orang minta dalam satu kali dalam satu tahun dalam ada 2 kali kita tung sitin 2 kali dalam minta dalam luar 3 tahun. Lepas itu kita sudah itu planning lah kita untuk perancangan ini untuk membuat ini jabatan satu lah dalam beberapa puluh tahun ini. Lepas itu kita pun banyak terima kasih terima kasih sama itu Yang Berhormat Datuk Len Talif. Itu Deputy Minister pun sama tolong kita berbincang sama residen. Lepas tu kita sudah berjaya. Sekarang ini sudah boleh jalan sudah. Ini sudah dalam ini sudah last year sudah boleh jalan sudah lah, sudah lulus. Dalam itu projek ini, dalam itu jabatan ini lulu panggil dia nama Padang Rajan. Itu jabatan Padang Raja. Sekarang sudah tukar nama. Ya sudah jadi itu nama dia sudah jabatan Tun Tato Patingki Tuanku Haji Pujian bin Tuanku Haji Oman. Dan dalam itu projek ini ya bernilai 320 juta. Banyak itu. Banyak terima kasih lah sebab itu kita pun sebab kita punya banyak terima kasih sama kita punya itu Premier Sarawak dalam sama itulah kerajaan itu semua orang punya agensi lah sama dalam itu semua kabinet lah kerjasama. Lepas itu ini sudah diluluskan, lepas sudah jadi banyak happy lah dalam Sarike ini. Sekarang sudah banyak maju lah. Sebab sekarang boleh kita itu dari Tanjung pun boleh bikin Sarike sini. Tapi dalam contohnya sekarang dalam Sarike ini tengok sudah di tingkat banyak sudah meningkat banyak sudah. Ini ya tengok ini sekarang dekat itu pasar kita kan. Kalau hari cuti kah, hari hujung minggu kah, semua itu
kereta ke tadi itu bukan Tanjung Manis saja, dari Lopangka, dari mana-mana tempatnya. Sekarang Sarike sini punya itu bisnes dah. Jadi itu kita perniagaan pun banyak bagus lah. Kita pun banyak terima kasih. Lepas itu Premier boleh buat satu keputusan. Ya jadi ini jabatan kasih kita kasih buat ini di Sarike sini lah. Ini bermakna Datuk Seri, pembangunan di kawasan Sarike ini semakin pesat, semakin berjaya untuk dilaksanakan sesuai dengan aspirasi Kerajaan Sarawak tentunya, Sir Yen. Ya, sebab ini lagi satu, ini Louis pakai sendiri Sarawak State Fund, bukan federal. This one belong to Sarawak State Fund, you know. Sebab lagi satu, ya lagi ada banyak projek. Sebab Sarawak ini, ini Tekat Sarike ini saya contoh saja. Sebab ini Premier pun tolong banyak kita itu meningkatkan itu kita punya itu kemudahan itu sekolah punya banyak. Itu jalan pendalaman punya itu orang kampung punya kah itu pun banyak tolong itu ini dengan banyak yang tolong dan sebagainya. Itu kita contoh itu kita punya Sarike sini ya sekarang tengok itu kita punya church pun boleh kah? Ya tidak boleh. Semua tolong. Itu masjid pun sama juga apapun temple pun sama lah tolong sama kita. Contoh sekarang dalam planning kita lagi atas satu banyak projek besar punya itu atas satu nama dia projek di bawah itu RATA. RATA maksudnya itu di bawah Rajan Delta Development Agency. Itu pun banyak duit. Sekarang dekat itu perancangan kita contohnya NESA itu ikut fasa punya lah. NESA orang sudah itu buat itu satu lah waterfront. Contohnya. Tidak lama lagi lah. Sekarang dekat itu dekat arkitek sana dekat itu buat itu dokumen semua. Tidak lama lagi saya kira boleh tender sudah lah. Itu boleh dilaksanakan. Baik. Saya lagi sekali lagi mengucapkan terima kasih lah sama kita punya premium apa cuma kita tolong saya orang banyak ini Sarike jadi anak-anak Sarike ini banyak itu untung lah kita itu. Ya, baik. Terima kasih ini saja terima kasih. Ya, Datuk Seri, menyentuh isu penghijrahan golongan muda. Ya, kita tahu bahawa penghijrahan golongan muda dari Sarike ke bandar-bandar besar untuk mencari peluang pekerjaan masih menjadi satu cabaran. Jadi bagaimanakah kerajaan akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi serta peluang keusahawanan supaya golongan muda masih memilih untuk kekal bekerja dan membina masa depan di Sarike? Pada persidangan Dewan Undangan Negeri yang lalu saya telah membagikan cadangan itu supaya sebuah kawasan industri yang baru diwujudkan di Sarike. Ini sebagai pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi itu setempat. Pembangunan ini, kira-kira saya akan memperkukuh kedudukan Sarike sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis wilayah tengah Sarawak. Selaras dengan aspirasi kerajaan untuk mencapai status wilayah maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 lah. Dengan itu, pakat serta tenaga muda tempatan dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi memacu pembangunan daerah secara mampan. Baik, seterusnya Datuk Seri kita nak tanya juga bagaimana Datuk Seri memainkan peranan sebagai menteri di peringkat persekutuan dan juga wakil rakyat di peringkat negeri. Bagaimana kerajaan nak menarik golongan muda untuk menceburi bidang pertanian moden dan industri komoditi? Ini termasuk penggunaan drone, automasi, pengurusan data dan e-dagang. Mungkin boleh dikongsikan, Datuk? Boleh. Terima kasih. Kementerian Perdagangan dan Komoditi melaksanakan berbagai inisiatif strategik bagi menarik minat golongan muda. Antaranya ialah berbagai program TVET, agri komoditi seperti harvesting specialist dan machine specialist. Selain itu, Impact melaksanakan program berkonsepkan place and train dengan kerjasama syarikat. Pelatangan utama di mana pelatih menerima latihan yang memenuhi keperluan sebenar industri serta peluang pekerjaan.
yang telah dikena pasti selepas tamat latihan. Kementerian turut memperkenalkan skuad ahli komuniti KPK sebagai platform mempromosikan peluang pendidikan, latihan dan kerjaya dalam sektor ahli komuniti. Saya yakin dengan kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sarawak dan pemain industri, sektor perdagangan dan kompetisi akan terus membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Ini saja. So, menyentuh dengan isu subsidi dan bantuan kepada pekebun kecil, bagaimanakah kerajaan memastikan golongan ini tidak terlepas daripada menerima subsidi dan bantuan hanya kerana mereka kurang mahir membuat permohonan secara dalam talian atau bertepan dengan prosedur dengan rumit? Oh ya, terima kasih. Bagi memastikan tiada pekebun kecil, khususnya warga emas, kurang mahir menggunakan sistem dalam talian TCC daripada menerima bantuan. Kementerian Perdagangan dan Kompetisi KPK mengambil pendekatan proaktif melalui pertama, promosi melalui media sosial rasmi. KPK bersama agensi melaksanakan hebahan secara berterusan melalui platform media sosial rasmi. Kedua, program turun badan KPK dan agensi pelaksana mengadakan sesi turun badan untuk menyantuni pekebun kecil, memberi penerangan secara langsung serta menyediakan kaunter bergerak bagi memudahkan urusan pentadbiran dan semakan kelayakan. Ketiga, kerjasama strategik dengan agensi kerajaan KPK menjalinkan kerjasama dengan agensi persekutuan dengan negeri seperti Jabatan Penerangan Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Sarawak Rubber Industry Board bagi memperluas promosi memudah cara bertataran serta memastikan pekebun kecil khususnya di Sarawak tidak tercecil daripada menikmati manfaat inisiatif budi agri komoditi. Banyak peranan yang dimainkan tentunya oleh Datuk Seri dalam membangunkan kawasan Seri K ini, mengambil peluang portfolio beliau sebagai timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi juga sesuai dengan seperti mana yang orang sebut Seri K ini merupakan bakul makanan untuk Sarawak. Dan terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama-sama dengan kita di mini studio TVS untuk hari pertama Sarawakku Sayang pada minggu ini. Saya kira eloklah kita akan kembali lagi dengan temu bual bersama dengan wakil-wakil rakyat serta agensi-agensi dalam tentunya jelajah siri Sarawakku Sayang. Saya Luqman Muhammad. Saya Xiao Yan. Salam Sarawak, maju makmur. Terima kasih. Terima kasih.